Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama dengan Cikgu Norshima, iaitu video yang dikongsikan analisis soalan struktur dalam tajuk semantik. Cikgu akan memfokuskan soalan membina ayat. Dalam soalan struktur, biasanya akan dikemukakan soalan membina ayat. Cikgu teruskan dengan mengemukakan soalan berdasarkan makna denotatif dan makna konotatif. Soalannya ialah bina satu ayat yang gramatis dengan menggunakan ungkapan tulang belakang bagi menunjukkan makna denotatif dan makna konotatif. Untuk menjawab soalan ini, pelajar perlu menguasai apakah makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif ialah makna yang betul, sebenar. Manakala makna konotatif ialah makna tersirat, makna kedua yang mempunyai nilai rasa positif atau negatif. Apabila menjawab soalan ini, pelajar perlu menjawab cara beginilah, iaitu makna denotatif, ibu telah lama sakit tulang belakang akibat jatuh tergelincir di dalam bilik air. Tanda nokta. Ayat kan? Kemudian ayat kedua yang mempunyai makna konotatif, abang kini menjadi tulang belakang keluarga selepas kematian ayah. Pastikan ayat yang dibina itu mesti mempunyai subjek dan predikat. Berikut ialah penjelasan berkaitan tentang makna denotatif tulang belakang, iaitu tulang belakang ialah susunan ruas tulang belakang. Manakala tulang belakang makna konotatif bermaksud orang yang menjadi tunjang kekuatan atau harapan. Seterusnya ialah makna denotatif, makna konotatif bagi soalan berikut. Bina satu ayat untuk kata yang dinyatakan dalam Roman 1, kumbang, dan satu ayat untuk frasa yang dinyatakan dalam Roman 2, di bawah, tahi minyak. Ayat tersebut hendaklah memperlihatkan kata atau frasa itu mempunyai makna konotasi. Untuk menjawab soalan ini, pelajar harus ingat, jangan letakkan sebarang kata ganda ataupun imbuhan. Bina ayat berdasarkan kata atau frasa yang diberikan. Roman 1, kumbang. Kumbang makna konotatif bermaksud jejaka atau lelaki. Contoh ayat yang sepatutnya ditulis, Adam menjadi kumbang pujaan dalam kalangan pelajar perempuan di kolej tingkatan 6 Kota Kinabalu, Sabah. Adam di sana tu kumbang, iaitu jejaka atau lelaki. Ayat 2, tahi minyak. Tahi minyak bermaksud orang yang sangat cerewet dan selalu tidak bersetuju dengan cara orang lain. Contoh ayat, Datin Syafah terkenal dengan sifat tahi minyak kerana dia sukar untuk menerima pendapat orang lain. Dalam erti kata lain, ayat yang dibina ini ialah berdasarkan makna konotatif, iaitu makna kiasan. Boleh faham? Jom kita lihat soalan membina ayat berdasarkan perkaitan makna dari segi leksikal. Soalannya ialah bina dua ayat dengan menggunakan perkataan bidang untuk menunjukkan maksud yang berbeza. Kata bidang ini ada dua makna yang berbeza. Roman 1, bidang yang bermaksud jurusan.
Contoh ayat. Farah akan melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan. Okey. Ayat Roman 2, bidang iaitu ukuran tanah atau kain. Okey. Ayah Farah bercadang untuk membeli 3 bidang tanah di kampung. Pelajar sedia maklum untuk berkaitan makna dari segi leksikal. Pelajar juga telah belajar berkaitan tajuk homograf, homofon dan homonim. Soalan, bina 2 ayat dengan menggunakan satu homograf untuk menunjukkan perbezaan maknanya. Homograf tersebut tidak boleh diberikan imbuhan atau digandakan. Okey. Contoh homograf ni ialah perkataan yang sama ejaan, berbeza sebutan dan juga berbeza maksud. Roman 1, rendang. Rendang, sejenis masakan rendang. Daging, itu daripada daging atau kerang. Ivan sangat suka memakan rendang ayam yang dimasak oleh neneknya. Roman 2, rendang. Kita sebut taling. Rendang. Pokok yang banyak daun dan cabang. Contoh ayat. Wan suka berteduh di bawah pohon rambutan yang rendang itu. Baik, untuk perubahan makna, bina 2 ayat bagi setiap perkataan yang diberikan di bawah ini untuk menunjukkan perubahan maknanya. Roman 1, saudara yang mengalami peluasan makna. Contoh ayat, Ramli tetap saudara saya walaupun kami tidak mempunyai hubungan kekeluargaan. Jelas Mahmud kepada Joseph. Roman 2, encik, penyempitan makna. Contoh ayat, encik datang dari mana? Kata Silvano kepada lelaki itu. Pelajar perlu membezakan makna peluasan makna dan juga penyempitan. Seterusnya ialah makna ayat, itu berkaitan makna dari segi leksikal. Soalan, bina 2 ayat dengan menggunakan satu jenis berkaitan makna polisemi untuk menunjukkan perbezaan maknanya. Polisemi tersebut tidak boleh diberikan imbuhan atau digandakan. Contoh Roman 1, jatuh. Jatuh sebenarnya ada banyak maksud. Roman 1, jatuh membawa makna gugur. Daun rambutan yang tua itu banyak jatuh apabila ditiup angin. Roman 2, jatuh, muflis atau bankrupt. Contoh ayat, perniagaannya jatuh kerana tidak mendapat sambutan. Baiklah, slide terakhir perubahan makna. Soalan, bina ayat dengan menggunakan perkataan datuk untuk menunjukkan peluasan makna. Roman 1, datuk, bapa kepada ayah atau ibu sendiri. Kami balik ke kampung untuk menziarahi datuk dan nenek. Datuk yang 2 iaitu panggilan untuk orang lelaki yang sebaya dengan datuk yang terdapat dalam Roman 1. Contoh ayat, datuk yang tinggal berjiran dengan kami telah jatuh sakit. Baiklah, terima kasih bersama-sama dengan cikgu. Okey.